Uh, okay, hari ni punya kod untuk kelas point ialah 64413. Siapa-siapa yang rasa nak try jawab, uh, digalakkan untuk masuk. Cuma boleh 25 orang je. Okay. Classpoint.app 64413. Nanti nama letak nama kelas sekali Senang saya nak rekod nanti. Okay, baru 5 orang. Total yang dah masuk ni 33 orang. Macam makin merosot je ni. Ke nanti lagi 10 minit last nanti baru ada yang masuk lagi. Tadi kan, korang tahu kan nanti dia punya, apa tu namanya? Bila kita dah habis nanti, dia akan hantar summary of attendance tu. Dia akan tunjuk sekali situ berapa minit korang masuk. Lepas tu korang ada keluar masuk ke tidak. So kat situ nampak lah berapa minit masuk. Kadang-kadang ada yang 7 saat je masuk. Okay, so ada 12 orang. Tak apa, tak apa. Kat sini ada 36 orang yang masuk, ada 12 orang. So 24 orang lagi mesti baru macam masuk, baru buka kan. Siapa 12 orang ni? Adha, Ayah, Anissa, Suria, Arifah, Ain, Alip, Arif. Semua 5 alip, 5 ba. 5 jim enggak ada ni 5 jim. 5 hari. Okay. Kalau boleh 5 jim, mana Jafni? Masa Jafni masuk? Selalu masuk Jafni. Balik. Okay. So kita akan mulakan sekarang. Kita mula dengan umul kitab dulu lah, Al-Fatihah. Okay. So saya tak tahu macam mana cara kamu jawab di sebelum ni lah yang saya bagi tadi kan. Adakah boleh jawab semua ataupun macam ada yang boleh, banyak yang tak boleh daripada yang boleh? Boleh bagi tahu kat chat ke kat mana ke? Cikgu kelas kod apa? 64413. Macam mana? Bagi tahu dulu soalannya macam mana? Rasa susah ke senang ke macam mana? Bolehlah. Bolehlah. Dia lebih kepada banyak yang boleh ke banyak yang tak boleh? Boleh jawab tapi dia macam tak ingat cara nak buatnya. Oh, boleh jawab. Okey, tu Ali Anissa dan Nisa kata boleh jawab cuma tak yakin. Saya try juga walau tak tahu asalkan tak ada yang kosong. Bagus. Ada yang tak ingat. Tak apa Adik. Alif. Saya selalu panggil Adik. Kenapa lah? Okay, alright. So tengok yang pertama ni. Yang pertama saya bagi dua soalan tadi kan. Satu yang ini, satu lagi soalan yang dia ada berkala. Okay, first kamu kena dapat detect okay, yang first ni ialah soalan bahagian A, iaitu bahagian eksperimen. Lagipun daripada gambar pun dah tahu dah. Dalam peperiksaan nanti, korang akan tengok soalan ni dekat yang awal-awal lah, yang 5 markah. Lepas tu soalan yang kedua, jadual berkala tu ialah jawab soalan bentuk bahagian B.
Okay. So, macam yang saya pernah cakap, okay, bahagian A ni kita memang kena guna totally maklumat daripada soalan. Jangan, kalau lagi tengok buku, dia akan jadi lagi salah. Okay. Jadi kita kena pandai cari hint-hint yang ada dalam soalan tu. Okay. So, macam yang pertama ni ada dua rajah, 1.1, 1.2. Dia kata eksperimen ni untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi pelambung dua bromida dalam keadaan pepejal dan leburan. Okey, lepas tu dia ada bagi gambar. Okey, so kat sini untuk soalan bahagian A, benda pertama yang kamu kena cari dalam soalan ialah pemboleh-pemboleh ubah yang ada. Okey. So dalam soalan ni sampailah ke bawah ni, kita ada dua bantuan soalan. Satu ni mana saya punya pen jap. Satu yang ni ayat soalan tu sendiri dan satu lagi ialah gambar ni lah. Okay. So daripada ayat, okay, selalunya lepas perkataan mengkaji ni, ini Allah. Kena besarkan juga, tak boleh ni. Okay. Ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ni pepejal dengan leburan ni ialah pemboleh ubah manipulasi. Dan ni ialah pemboleh ubah malar. Sepatutnya kamu dah nampak lah kat situ. Okay. Tak pun kalau daripada gambar kita boleh tengok ni pepejal leburan kan berbeza. So ini ialah pemboleh ubah manipulasi. Okay. Lepas tu ini kan hasil eksperimen. Ni pun ialah hasil eksperimen. So hasil ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan benda-benda lain yang sama, macam ni sama. Apa lagi? Ini dengan ini sama. Okay. Lepas tu ini dengan ini pun sama. Pelambung dua bromida ni dengan ini pun sama. So yang saya tak bagi label tu, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dimalarkan. Okay. So soalan ni, soalan yang pertama dia tanya pemerhatian. Okay. So yang ada class point boleh try jawab. Pemerhatian korang apa? Yang baru masuk, saya tengok kita dah 51 orang sekarang. Yang baru masuk boleh buka lagi class point. Ada lagi kuota untuk 7 orang. Classpoint.app 64413. 18 orang yang dah ada dalam tu boleh try jawab pemerhatian tu. Okay, baru 4 orang. Ada lagi 16 orang tak mencuba ni. Tapi saya rasa macam jawapannya menarik-menarik lah. Memang nampak jawapannya sangat original. Okay, dah ada 7 orang yang jawab. Dan semua jawapannya memang menarik lah bagi mata saya.
Memang sangat seronok lah untuk dibincangkan. Okay, saya rasa cukup kot. Lagi 5 saat. Okay, saya tutup Okay. Okay. Okay, ini ialah jawapan-jawapan kawan kamu. Okay. So, tengok balik soalan. Okay. So, soalan kata nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okay. So, pemerhatian mestilah hasil eksperimen. Tadi saya dah tunjukkan dekat yang slide itu. Ni. Hasil eksperimen ialah dia ni. Okay. Sekejap saya buat warna lain lah. Hasil eksperimen ialah dia ni dan dia ni. Okay. Selepas itu pula, dia kata, tengok ayat soalan, dia kata berdasarkan rajah 1.2 sahaja. Jadi sebenarnya korang tak payah cerita pasal rajah 1.1 ni. Cerita rajah 1.2 sahaja. Ni sahaja. So, tengok yang ini sahaja. Tidak perlu pun korang buat perbandingan. Okay. So, kita tengok jawapan tadi. Okay. Kat gambar ni, apa yang ditunjukkan ialah anak panah ni mula-mula dia macam ni. Mula-mula dia macam tu. Lepas tu tengok kat sini, dia naik sikit sampai senggat ke 2. Okay. So, benda ni ialah emitter. Okay. Lepas tu ni ialah jarum. Ada yang tak tahu tadi, saya tengok jawapan. Okay, tu jarum emitter dan kita nampak dia naik 2 senggat ataupun bergerak 2 senggat. Okay. So pemerhatian mesti ialah hasil eksperimen yang kita nampak. Okay. So kita nampak jarum emitter tu bergerak, naik, terpesong, meningkat dan sebagainya. Okay. So jawapan Adhan ni tak ada cerita pun langsung pasal jarum emitter. So pangkah. Okay, Ain Syazira, jarum emitter, terpesong. Betul. Bacaan emitter di darjah 1.2 lebih tinggi. Bacaan emitter lebih tinggi. Okay, yang baca tu ialah kita kan. Tapi yang kita nampak kat situ ialah jarum. So, salah. Jarum emitter terpesong. Okay. Dan ni, ni saya cakap tadi. Keadaan. Okay, salah. Keadaan siapa? Sini sampai sini semua dah canggih dah ni. Ni sampai sini. Semua dah betul. Tapi bila ada keadaan ni, salah. Ni pun sama. Keadaan pula. Lepas tu voltmeter pula tu, double dah salahnya ni. Ini salah, ini pun salah. Yang lain semua canggih dah. Okay. Okay, seterusnya. Ni. Jafni punya. Ni nampak ke ni? Nampak ke? Nampak ke elektrik tu mengalir? So, salah. Tak nampak. Memang itu yang berlaku. Tapi kekoneksian elektrik tu tak nampak. Okay, jarum emitter lebih terpesong pada yang ni. Okay, ni betul. Sampai sini je dia ambil. Okay. Nurul Arifah, jarum emitter lebih terpesong. Macam sama pula. Okay, betul. Keadaan emitter pada pepejal. Tengok Arinah punya ni. Orang tu suruh tengok yang masa leburan. Dia tengok yang masa pepejal. Dah salah. Okay. Lepas tu keadaan pula. Keadaan apa? Salah. Okay. So nampak tak? Macam mana nak menjaga jawapan tu supaya jawapan tu betul? Okay. Farisha jawab dekat chat ni. Saya tengok. Okay. Jarum emitter terpesong. Betul. Okay. Faham tak cara jawab pemerhatian lepas ni? Faham. Okay. So, kamu patutnya dah tahu dah apa yang kena dilihat,
macam mana cara nak bagi jawapan yang kita rasa kita dah faham tu betul dan tepat. So kalau awak tanya saya lah kan, cikgu apa pendapat cikgu pasal jawapan kita orang ni? Jawapan tu dah idea tu dah betul dah. Tapi cara jawab tu kelaut sikit lah. Okay. Alright. So seterusnya okay, ni inference pula. Okay. So yang ada kat kelas point boleh jawab inference pula. Cuba jawab inference. Okay, Izni Izani dah jawab. Raihan, Lukman. Belasah je lah, ada satu rupa jawapan agak-agak. Wah, nampak macam bagus lah. Saya rasa korang tahu tak, pemerhatian dengan inference secara generalnya, inference tu lagi susah tau. Tapi kan saya tengok korang jawab inference lagi bagus daripada jawab si pemerhatian tadi. Maknanya korang boleh jawab yang lagi susah daripada yang senang. Okay, lagi 5 saat Okay, saya tutup. Secara jujurnya sebenarnya pandai jawab soalan inference ke tidak? Tak, maksudnya yang dah jawab ni, yang jawapan yang hebat-hebat ni kira macam belasah lah ni. Sampai bantu. Apa dia? Main buat je. Main-main buat je. Berfikir cikgu, okay. Berfikir. Wah, hebat lah. Tapi tu saya cakap, korang pemerhatian jawab ke laut. Lepas tu sign inference macam canggih pula. Okay. So, kita tengok jawapan untuk yang apa tadi tu? Inference kan? Okay. So, ingat inference selalunya lah saya akan bagi tips macam kita akan sebut MV. Mana-mana MV lah. Tadi kita ada pepejal. Allah, kenapa ni? Kita ada pepejal, lepas tu kita ada leburan kan? Okay, so kita pilih salah satu akan menyebabkan ni tak terus-terusnya lah, macam korang boleh juga buat menghasilkan ke apa. Lepas tu kita buat RV yang tak nampak. Tahu tak kat mana nak cari RV tak nampak? Soalan. Siapa tahu kat mana cari RV tak nampak? Halo, kat mana nak cari RV tak nampak? Soalan. Ya, betul ni. Ni, kan? Tadi kita dah tandakan ni. Ni, RV tak nampak. Yang ni tadi, ni RV yang nampak. Okay. So, untuk inference, kita akan guna RV yang tak nampak. Maknanya, kalau senang cakap kan, daripada gambar ni, korang kena letak perkataan kekondensasian elektrik tu. Macam mana pun dalam jawapan korang kena ada istilah kekondensasian elektrik. So jawapan korang ni yang banyak-banyak ni, kalau tak ada kekondensasian elektrik kira salah lah. Okay, katakan yang pertama ni. Okay, Izni jawab tak ada kondensasian elektrik tapi ada mengalir. Sama lah tu. Okay, mengalirkan arus elektrik. Okay, so kat sini tadi kan kita akan sebut mana-mana satu MV
Katakanlah tadi yang ada kondaksi elektrik ialah yang leburan. So kita kena cerita leburan, plumbum, bromida, bla bla bla, ada juga kondaksi elektrik. Okay, so kat sini jawapan pertama si Izni ni, plumbum 2 bromida yang leburan boleh mengalirkan arus elektrik. So ada cerita leburan, ada cerita kondaksi elektrik, so betul. Okey, so leburan plumbum bromida mengkondaksi elektrik, betul. Ni leburan dah cerita, tapi plumbumnya salah ni. Mana dia punya nama penuh? Okey, so yang ni salah kat sini sekali. Lepas tu apa lagi salah Luqman punya ni? Siapa yang boleh komen? Kenapa jawapan Luqman salah? Selain daripada dia cerita nama tak cukup ni. Harus tak nampak. Tidak ada pemboleh ubah tak nampak tu. Tak ada cerita ke kondaksi elektrik tu. So salah. Okay, so ini ada leburan, ada kekondaksian. Tapi Jafni punya ni saya rasa atas pagar sikit sebab ada bertambah. Tengok ni. Nampak tak? Kena jaga-jaga. Okay. So ayat Jafni ni kalau saya faham dia seolah-olah macam dia macam naik sikit. Padahal dia dekat yang satu lagi tak ada langsung kan. So ni saya pangkah lah. Okey, jarum emitter terpesong kerana leburan. Okey, ni ada kondaksi elektrik ada. Okey, leburan ada tapi pemboleh ubah tak nampak, tak ada. Salah Alia ya. Okey, yang ini sama. Ni betul. Okey, ni Farha. Salah kenapa Farha? Siapa yang boleh tak bagi tahu kenapa jawapan Farha salah? Ada RV tak nampak. Okey, so yang ini terpesong kerana plumbum bromida dalam leburan boleh mengalirkan. Okey. Yang ini tak ada kondaksi haba. Kondaksi haba pula. Elektrik lah. Kenapa dah ada hal pula yang salah ni? Haba ni. Mana tang haba? Salah Okey, ni pun sama. Arinah betul. Dapat mengkondaksi arus elektrik untuk leburan. Leburan siapa? Siapa? Leburan siapa? Okey. So ayat tak lengkap. Kalau tak lengkap ni saya takut salah lah. Saya pangkah je lah ya. Sekejap. Lagi ada tak? Okey dah habis. Alright. So soalan seterusnya. Sekejap. Tapi kalau tengok tadi berapa yang betul? 3, 4, 5, 6. Yang salah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balance lah ni. Okay, saya harap yang tak jawab tu dapatlah jawab dengan betul walaupun tak turut serta. Dekat ruangan komen. Okay, Farisha jawab betul. Okay. Syamil. Syamil punya jawapan kurang perkataan apa tu Cuba tengok kat ruangan komen. Apa yang kurang jawapan si Syamil? Siapa boleh bagi tahu? Leburan. Bagus. Tak ada perkataan leburan ya Syamil. Alright. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas. Ni saya dah cakap tadi kan. Bila kita dapat soalan ni je, terus cari pemboleh ubah yang ada. Yang ni kita boleh tengok kat slide yang tadi lah. Yang ni saya tak payah cerita dah ajar kan tadi? Dah kan? Apa je jawapan ni? Ni saya tak payah buat kelas point lah. Apa je jawapan yang ada ni? Ini boleh? Yang ini boleh. Ini ialah RV tak nampak. Dan yang ini ialah RV yang nampak. So ada dua jawapan kat situ. Dah ada dua jawapan. Lepas tu dua-dua jawapan ada dalam soalan. Kalau tak dapat jawab ni memang ayo. Okey. Ni pula, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi plumbum 2 bromida. Okay, so yang dekat kelas point boleh jawab dekat kelas point. Yang tak join kelas point, jawab dekat ruangan komen. Ada 4 lagi ni, kosong dekat kelas point ni. Kalau masuk kan macam ingat lagi tak macam mana nak jawab definisi secara operasi?
Saya lupa. Daphne macam mana ni? Aduh. Belasah je lah yang mana yang Cikgu Hasnan, amboi pemantau. Okay, untuk pengetahuan korang, ada dua kawan saya, cikgu daripada sekolah Sungai Burung dengan sekolah apa sekolah kat Tim? Sekolah kat Sungai Buaya ni, Rawang. Diorang pun masuk dan tengok korang jawab Macam mana Mama? Tersalah pada. Itu. Baru ada 5 orang yang jawab. Arina, Arifah. Yelah Cikgu Hasnan. Mana Acik Cikgu Hasnan ni, sekolah lain, pantau sekolah lain ni. Okey, dah ada 6 orang yang jawab. Okey, ada Aina juga jawab dekat komen. Ada lagi tak yang nak cuba? Okey, saya rasa saya tutup dulu dah Okey, Iman baru masuk. Okey, Surya jawab kat komen. Alright, saya rasa cukup. Okey, kita akan tengok. Jafni tadi memang tak jawab dah sebab tak ingat Okey. Saya tengah jawab cikgu. Tengah jawab? Kat mana? Kat situ tak sempat, sorry lah. Dekat kelas point. Okey. Kat kelas point. Ada ke? Sekejap. Tak ada, tak masuk lah Jafni. Tak sempat. Okey. Tengok soalan sini. Okey. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi plumbum 2 bromida. Okay. So ingat yang saya pesan. Okay. Lepas perkataan bagi ni, kita akan salin semua perkataan yang ada lah. Macam kat sini ada 2 patah perkataan. So kita salin siap-siap 2 patah perkataan ni. Kalau ada 3 lah. Contohnya kalau dia tanya definisi secara operasi bagi asid hidroklorik cair. So 3 kan perkataan. So salin 3. Kalau ada 1 lah. Korang jangan pandai-pandai tambah, jangan pandai-pandai kurangkan. Okay. Okay, lepas tu kita tengok jawapan yang ada ni. Kalau definisi secara operasi mestilah apa? Ialah bahan yang pemerhatian belakang ada situasi kan. Okay. Saya rasa jawapan Arina ni macam starting yang sangat bagus. Okay. So tengok jawapan Arina. Ada benda yang ditanya ialah yang apabila ada bahan yang menyebabkan ni lepas perkataan menyebabkan ke menghasilkan ke kena ada pemerhatian ataupun apa yang berlaku kepada pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Sebab tu tadi pentingnya kita detect siapa yang nampak, siapa yang tak nampak. Patutnya sekarang ni kan korang dah nampak dah yang si tak nampak tadi tu kita gunakan inference. Yang nampak kita guna dekat definisi secara operasi. Okay. Lepas dah letak pemerhatian, apabila ni ialah apa yang kita buat masa eksperimen, iaitu kita leburkan si dia ni. Okay. Tengok situ. So Arina punya ni plumbum 2 bromida ialah bahan yang menyebabkan jarum emitter terpesong apabila dalam bentuk leburan. Apabila dipanaskan. Nampak? Okay. Kita kat eksperimen tadi kita panaskan kan benda tu. So kita cakaplah dipanaskan ataupun dileburkan ataupun bentuk leburan. Tapi saya rasa macam Arina punya ni yang saya risau yang lepas apabila ni. Ni sekejap saya birukan. Ni. Yang ini ni.
Saya takut yang ini jadi salah ni. Saya rasa yang ini lebih tepat ni apabila dileburkan ni. Okay. Lalu kita tengok yang nombor 2. Alia punya pelambung 2 bromida ialah bahan yang nampak ke benda ni? Nampak ke yang saya bulatkan ni? Tak. Adakah itu pemerhatian ataupun RV yang nampak? Tak. Tak. So kita pangkah yang ni. Okay. So seterusnya, pelambung 2 bromida ialah bahan, ion ni saya rasa tak mengganggu kot. So pangkahlah ni. Bukan pangkah, potong. Yang boleh mengalirkan arus listrik. Nampak ke arus listrik mengalir ni? Nampak ke? Halo? Tak. Okay, pelambung 2 bromida ialah bahan yang, ni pun sama. Halo, sayang lah hai. Okay, bahan yang menyebabkan arus elektrik terkonduksi. Ui, nampak ke? Okay, pelambung dan bahan yang menyebabkan jarum emitter naik apabila dipanaskan. Yes, Iman. Nampak macam, kan, nampak macam pentik ni cikgu. Betul lah ni. Yang disoal adalah yang apabila ada. Lepas tu perkataannya ni pun sesuai. Ini ada pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Ada aktiviti di eksperimen tu. So betul lah ni. Iman. Bagus. Memang nampak keimanan ni. Okay. Pelambung 2 bromida adalah bahan yang ni nampak. Elektrik. Okey, bahan yang menyebabkan jarum emitter terpesong dalam leburan. Okey. Kita tengok jawapan dekat komen sikit-sikit. Saya tak naklah macam, wah macam ramai pula yang jawab bila ada cikgu lain datang Okey, Aina punya betul. Suria salah sebab apa? Konduksi elektrik. Amni salah juga sebab dia masuk ke konduksi elektrik. Farisha betul, Farisha Masara betul, Raihan betul. Cuma Raihan berubah tu macam mana cakaplah naik ke apa ke kan. Kalau berubah ni takut nanti orang kata kalau berubah jadi tebal jarum tu, betul ke? Salah kan? Syamil bahan yang boleh menggerakkan jarum amitar bila kata betul. Syamil betul. Arifah salah sebab mengkonduksi. Alif bahan yang jarum amitar pisau panah betul. Zul, saya nak jawab cikgu tapi kawan saya dah jawabkan untuk saya. Yelah, awak nak siapa Zul? Zul hantar tidur tak? Okay. Kawan saya dah jawabkan untuk saya tidur. Ingatkan nak buat lagi tu. Tak tidur 3 hari challenge tu. Okay. So kita sambung soalan seterusnya. Okay, tadi dah habis So saya harap nanti next class bila saya bagi lagi soalan section A ni tidak ada lagi orang yang buat silap pemerhatian silap, inference silap, definisi cara operasi silap, cari pemboleh ubah tak pandai. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Hasnan. Alright. So tengok soalan yang seterusnya pula. Ini soalan untuk bahagian B. Okay. Ni susah ke senang ni agak-agak soalan ni? Sikit. Sikit? Okay. So tengok sini. Okay. Kalau korang ingat dalam apa tu namanya? Dalam buku kan ada bekal ni kan ada yang huruf-huruf lah, ada nombor-nombor lah. Okay. Tengok situ. Yang ini dia bagi korang macam-macam ni je, kosong-kosong, lepas tu dia suruh ni. Okay. So yang A ni bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden. Ini jawapan dia bagaimana disusun ni. Jawapan dia ikut nombor proton. Dah, habis cerita. Itu je. Mengikut nombor proton. Kalau orang tanya kan, macam mana cara disusun? Mengikut nombor proton. Mengikut nombor proton. Okay. Yang ni saya tak nak panjang-panjang lah sebab kita masa pun dah habis ni. Okay.
Berdasarkan darjah 1, nyatakan dua unsur yang, okey, yang pertama ditanya kumpulan yang sama. Yang kedua ditanya color yang sama. Okey, so kumpulan yang sama. Okey, kena pastikan yang tahu kan kumpulan ialah jalur menegak. Okey. Cari mana-mana jalur menegak yang ada dua unsur. Yang mana satu? Boleh X. WX. Ni kan. Okey, ni. Ni je yang ada dua. So, jawapan untuk B1 ialah WX. Okey. Arifah betul, Dina pun betul. Okey. Cuma Arifah kalau dalam periksa pastikan tulis huruf besar Okey. Color yang sama pula, carilah yang barisan color ni ialah jalur melentang atau jalur mengufuk. Okey. So carilah yang mana yang ada satu baris. W dan Z. Okey, bagus. Aina, Dina, Nadira. Ramai jawab tu. Okey. Jafni jawab ZW. Dah kenapa? Okey. Seterusnya. Senang kan? Tadi dah berapa dah? Susun nombor proton 1. Color kumpulan yang sama 2 markah. Ni color yang sama 3 markah. Senang-senang dah dapat 3 markah. Okey, yang ini. W mempunyai nombor proton 11. Okey, so kita tengoklah sini. Ni W. So kita fokus W sahaja. Apakah susunan, apa tu? Tak nampak. Apakah susunan apa tu soal? Alamak, tak nampak lah saya ada macam stiker kat sini. Elektron. Atom. Apakah susunan elektron? Okey. Siapa yang ada kat kelas point dia jawab. Yang tak ada kelas point jawab dekat chat. Wah, laju. Semua betul ke? Anak saya tanya, semua betul ke? Okey, cukuplah tu. Okey. Wah. Saya select soalan ni untuk dijadikan soalan kelas point sebab saya ingat macam susah. Rupanya ramai yang jawab betul. Okay, so susunan elektron, ingat ya susunan elektron mesti dalam bentuk nombor-nombor seperti yang kamu tulis ni. Okay, kita ada 11, so dia mesti start dengan 2, 8 dan 2, 8, 8, 2 lah susunan dia kan. Tapi kat sini ada 11 je, so 2, 8, 1. So ni betul. Ada ini nama susunan okay. Dan yang ini pun tak duplet sangat lah. Okay. So yang ini betul. Okay. Mana kau pergi? Okay. Betul. Saya nampak dekat ruangan chat pun. Wah, meriah ni, ramai jawab ni. Okay. Bagus. Alright. So senang 281. Okay. Okey, seterusnya. Lukis macam mana atom W membentuk susunan elektron yang stabil. Ni. Orang yang masuk kat kelas point dia boleh jawab ni. Kalau macam yang dekat chat tak bolehlah jawab soalan ni sebab dia arahannya melukis kan. Okay. Yang mana-mana yang dekat kelas point dia jawab, dia tunjuk lukisan macam mana nak lukis. Bagaimana atom W membentuk susunan elektron yang stabil.
Soalan tu bernilai 2 markah. Nampaknya belum ada yang jawab. Okey, nampaknya ada satu. Baru satu. Menarik gak lukisan si Luqman Hakim ni? Ini ialah soalan berbentuk kejap namanya soalan bentuk maksudnya aras tinggi kat ni. Aplikasi ialah aras 4. Aplikasi 3, 1, 2, 3 ke 4 macam tu lah. Okay, baru 3 orang macam mana ni? Okay, 4. Ada lagi tak yang tengah nak jawab? Saya tunggu, kalau tak ada yang nak jawab saya tutup. Kalau tak ada, saya tutup Okay, saya tutup Oh, ada lagi seorang lagi. Alright, saya tutup lah. Okay. Kejap. Kita ada 6. Okay. So kita ada 6 orang yang jawab. Okay. Sekarang ni kan soalan dia kalau kamu tengok, lukiskan bagaimana. So dia tak cakap lukis atom W yang stabil. Dia tulis bagaimana. So bagaimana ni ialah soalan yang meminta kamu untuk menerangkan menggunakan lukisan. Satu saya kata tadi soalan aplikasi. Aplikasi kena tunjuk macam mana nak dapat elektron yang stabil. Macam mana. Okay. So macam Arinah lukis ni. Arinah ni lukis dia menderma elektron ke? Ya, betul. Kena tunjukkan yang dia telah mendermakan elektronnya. Okay. So kalau macam yang Arinah lukis ni, betul dah stabil. Tetapi dia tak tunjuk macam mana. So daripada 2 markah, Arinah cuma dapat 1 sahaja. 1 sahaja yang menunjukkan dia sudah stabil. Tapi bagaimananya tu tak ada markah. Okay. Alright. Ni pun sama. Oh, tidak sama. Kenapa? Sebab ini dia lukis atom W yang tidak stabil. Dia nak yang stabil. So ini markah menunjukkan macam mana berlaku pun tak tunjuk. Gambar yang stabil pun tak ada. So ni tak ada markah lah. Okay. Alright. Yang seterusnya pula Alia Anissa pun sama macam Alif tadi. Ni pun tak ada yang stabil ditunjukkan. Caranya pun tak ada. So pangkah juga. Okay. Seterusnya yang ini ada 1, 2. Ini sepatutnya tunjuklah di sini W kan. Tapi saya faham lah ni susah nak tulis pakai tangan kot.
Kita ada 2, kita ada 8. So ini dapat 1 markah je macam yang first tadi. Sebab dia cuma tunjuk yang stabil sahaja. Tak tunjuk yang dia menderma. Okay. Okay, yang ini pun sama macam Alif dengan siapa? Alia kot tadi tiada tunjuk yang stabil macam mana, tiada tunjuk pendermaan, so salah juga. Okay. Ni pun sama macam tadi, dia tunjuk yang asal, tak tunjuk yang stabil. So pangkahlah ni. Sekejap ni besar sangat ni, macam mana ni? Tapi saya rasa ni pun sama ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ni 1 ni. So tak adalah ni. Okay. So macam mana sebenarnya nak lukis ni cikgu? Nak lukis macam mana? So kita kena lukis katakanlah macam sekarang ni yang ya Allah ya Tuhan. Yang stabil ialah kita lukis lah. Sekejap okay, dah lukis dulu. Kenapa dia pergi-pergi macam tu? Okay. Ya Allah, kenapa? Okay. So lukis W. Okay. So petala pertama ada apa? Okay. Lepas tu petala yang seterusnya ada 8. Okay. 2, 4, 6, 8. Okay. So ni dah menunjukkan yang W ni dah stabil. Okay, macam mana kita nak tunjuk dia derma elektron? Okay. Tadi katakanlah asalnya dia macam ni kan. Alamak, sorry lah. Dia satu kan. Lepas tu apa yang terjadi? Okay. So W. 1, 2. Okay. Dan 1 elektron. Elektron dia ada tanda atas tu kan. Okay. So macam tu. Ataupun mungkin boleh lukis macam ni lah, 1 biji je. Okay. Nampak tak macam mana? Macam mana cara menerangkan menggunakan gambar? Okay, ketak tu. Ya, Arifah? Ada nak tanya soalan? Memang kena lukis anak panah ya. Yang ni saya nak tunjuk. Tunjuk maksudnya sebelumnya dia macam ni. Lepas tu selepasnya dia macam ni. Okay. So sebab macam ni, tadi saya bagi markah walaupun kamu tak lukis anak panah dan sebelumnya kan. Saya bagi tadi yang macam ni 1 markah sebab dah tunjuk dia dah stabil. Dan satu lagi, 1 markah lagi kat sini. Sebab menunjukkan dia derma elektron. Tetapi biasakan diri untuk explain dengan sejelasnya. Macam ni saya explain, rupa dia awal-awalnya macam ni Lepas tu dia derma elektron, dia jadi macam ni okay. So jelaslah gambar tu. So kalau macam soalan Arifah ni dia kata memang kena lukis ke? Tak semestinya, tetapi bila kita lukis jawapan kita lebih difahami. Okay. Boleh jelas tak Arifah? Okay, ada soalan lain tak sebelum kita habiskan kelas kita ni? Tak ada. Ada soalan lain? Tak ada. Ya, ada. Okay, kalau tak ada itu sahaja. Ya, kenapa Alif? Ya Alif, kenapa? Oh, tengah menaik ke? Hidupkan je lah mikrofon, cakap. Kalau terangkan tu, buat bracket besar di luar lingkaran tu, boleh ke? Maksudnya macam mana tu? Macam ni ke? Macam ni? Buat lingkaran macam ni? Macam ni? Lingkaran macam ni ke?
Alif is typing. Bracket besar luar lingkaran. Macam ni kot. Yang saya birukan ni. Boleh je, tak ada salah. Boleh je, tak mengganggu pun. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sebab memang kalau kamu tengok dalam buku memang akan ada dia minta kan. Tapi sebenarnya tidak wajib. Ui, siapa tu? Okey, ada soalan lagi? Okey, so kalau tak ada, saya rasa tak ada lagi dah. So, Alhamdulillah hari ni kita dah cover 2 lagi soalan. So, next class kita akan cover lagi beberapa soalan lah kalau dapat. Dan sebenarnya lagi bagus kalau macam korang buat latihan dan korang yang tanya soalan apa nak tanya. Sebab macam selalunya kan kalau macam benda tu korang tak faham, kawan-kawan yang lain pun ada juga yang tak faham. Sebab korang berada di level yang sama tau. Korang student sama student. So korang selalunya kalau seorang tak faham, ada juga beberapa orang lain tak faham. So tahulah kan macam rupanya macam ni, rupanya macam ni. Kalau macam saya yang tanya soalan ni, saya tak tahu benda tu sebenarnya korang tether ke tak kan. Macam tadi kan susunan elektron tu kan. Saya rasa macam susah. Sekali tiba-tiba tengok korang, boleh pula jawab. Tapi saya perasan hari ni daripada 2 soalan tadi yang inference dengan soalan susunan tu, benda yang saya tengok level dia susah, korang boleh jawab dengan senang. Benda yang senang korang jawab salah. So maknanya dia tu yang kena di repair lagi tu. Okay, kalau tak ada apa-apa, tu je. Okay, saya ingatkan balik kalau ada soalan yang korang buat latihan yang korang tak faham, letak je dekat dalam group kita tu, nanti kita akan discuss sama-sama. Okay, so kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As.